Assalamualaikum dan salam sejahtera semua. Jom belajar fizik bersama Cikgu Najwa bagi fizik tingkatan 5 KSSM. Kali ini dalam bab yang ketiga, elektrik, untuk subtopik 3.3 daya gerak elektrik atau singkatannya DGE dan juga rintangan dalam. Ya, subtopik 3.3 daya gerak elektrik, DGE dan rintangan dalam. Okey, standard pembelajaran untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, murid dapat menerangkan daya gerak elektrik, simbolnya epsilon. Seterusnya, murid dapat menerangkan rintangan dalam, R kecil. Selanjutnya, murid dapat mengeksperimen untuk menentukan DGE dan juga rintangan dalam sel kering. Dan yang terakhir, murid dapat menyelesaikan masalah melibatkan DGE dan juga rintangan dalam sel kering. Alright, istilah penting yang akan dibincangkan dalam subtopik kali ini adalah yang pertama, iaitu daya gerak elektrik. Singkatan yang digunakan adalah DGE. Okey, daya gerak elektrik ini simbolnya epsilon. Seterusnya, yang kedua, dibincangkan kuantiti beza keupayaan dengan simbolnya iaitu V besar. Okey. Daya gerak elektrik dan beza keupayaan mempunyai unit SI yang sama iaitu volt. Namun, kedua-duanya merujuk kepada dua perkara yang berbeza. So selepas ini kita bincangkan apakah dia DGE dan apakah beza keupayaan. Okey, seterusnya yang ketiga adalah rintangan dalam dengan simbolnya R kecil. Dan yang terakhir, yang keempat, kita lihat istilah sel kering. Okey, kita lihat istilah-istilah ini dalam subjek fizik secara saintifik. Yang pertama, jom kita lihat daya gerak elektrik dari segi definisi dan rumusnya. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Terdapat pelbagai sumber daya gerak elektrik DGE seperti akumulator asid plumbum, seterusnya sel kering ataupun sel alkali dan juga bateri ion litium. Sel kering ataupun bateri ini adalah peranti yang membekalkan DGE dengan menukarkan tenaga kimia kepada tenaga elektrik. Dalam bateri ataupun sel kering tadi, tersimpan tenaga kimia yang boleh ditukar kepada tenaga elektrik. Tenaga ini dibekalkan untuk memindahkan satu kolom cas melalui litar disebut daya gerak elektrik. Daya gerak elektrik ataupun singkatannya DGE dengan simbol epsilon ditarifkan sebagai tenaga yang dibekalkan atau kerja yang dilakukan oleh satu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolom cas dalam 1 liter lengkap. Okey, daya gerak elektrik ini merupakan tenaga ataupun kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolom cas dalam 1 liter lengkap. DGE, apakah rumusnya? Okey, rumus untuk DGE ataupun formula DGE adalah epsilon sama dengan E per Q, di mana epsilon adalah daya gerak elektrik, E energi iaitu tenaga yang dibekalkan ataupun kerja yang dilakukan oleh sumber elektrik tadi, dan Q adalah jumlah cas yang mengalir.
Jadi, unit SI bagi DGE adalah volt. Okey. Simbolnya V besar ataupun joule per coulomb. Okey. Volt ataupun joule per coulomb kerana unit untuk tenaga adalah joule per dengan charge iaitu per coulomb. Joule per coulomb. Alright, sekarang kita lihat gambar foto yang menunjukkan 4 buah sel kering. Okey, sel kering bukan bateri tau. Okey, sel kering ini menunjukkan label padanya terdapat nilai 1.5 volt. Ini menunjukkan bahawa nilai DGE sel kering tersebut bernilai 1.5 volt ataupun sama dengan 1.5 joule per coulomb. Ini bermakna bahawa sebuah sel kering ini dapat membekalkan 1.5 joule tenaga elektrik bagi setiap 1 coulomb cas yang mengalir dalam suatu litar lengkap. Okey, ini maksud yang dilabelkan pada sel kering ini. Okey, jom sekarang kita lihat aktiviti 3.6 yang bertujuan untuk membandingkan DGE dengan beza keupayaan. Radiasi yang digunakan adalah sel kering 1.5 volt, pemegang sel untuk memegang sel kering tersebut, seterusnya suis, mentol, dawai penyambung dan juga voltmeter. Okey. Arahan untuk aktiviti ini adalah ataupun prosedurnya untuk melakukan aktiviti ini adalah yang pertamanya, sediakan susunan radar seperti dalam rajah. Dalam keadaan suis S ini terbuka ataupun kita panggil litar terbuka. Seterusnya, perhatikan apa yang berlaku kepada mentol dan rekodkan bacaan voltmeter dalam jadual. Seterusnya, tutup suis S. Kita kenali sebagai litar tertutup. Okay, tutupkan suis S, litar tertutup. Ataupun kita switch on-kan litar tersebut. Dan perhatikan apa yang berlaku kepada mentol dan rekodkan bacaan voltmeter dalam jadual. Contoh keputusan adalah seperti berikut. Dalam litar terbuka ataupun litar switch off, kita perhatikan mentol adalah padam ataupun tidak menyala. Manakala bagi litar tertutup, yang mana kita switch on kan switch tadi, didapati mentolnya menyala. Manakala bacaan untuk voltmeter direkodkan 1.5 volt pada litar terbuka, manakala dalam litar tertutup bacaan voltmeternya adalah 1.2 volt. Ianya berbeza pada keadaan litar terbuka ataupun litar tertutup. Daripada keputusan aktiviti ini, kita dapat bincangkan bahawa yang pertama, perubahan tenaga apabila mentol menyala adalah daripada tenaga elektrik kepada tenaga cahaya dan tenaga haba. Seterusnya, litar tertutup mengukur nilai beza keupayaan yang merentasi mentol. Manakala nilai DGE sel kering bersamaan dengan 1.5 volt. Nilai DGE ini seperti yang tercatat pada sel kering. Selanjutnya, perbezaan bacaan voltmeter bagi litar terbuka dan litar tertutup adalah bersamaan dengan 1.5 tolakkan dengan 1.2 bersamaan dengan 0.3 volt. Ini menunjukkan bahawa bacaan voltmeter bagi litar tertutup lebih kecil berbanding dengan bacaan voltmeter bagi litar terbuka. Terdapat susutan voltan antara dua litar tersebut, iaitu voltan yang berkurang.
Okey, susutan voltan iaitu nilai voltan yang berkurang antara dua litar tersebut. Okey, jadi susutan voltan ini berlaku sebenarnya disebabkan terdapat rintangan dalam sel kering itu. Berdasarkan aktiviti 3.6, perbandingan di antara daya gerak elektrik DGE dengan beza keupayaan V adalah seperti berikut. Daya gerak elektrik DGE diukur dengan voltmeter dalam litar terbuka, manakala beza keupayaan V diukur dengan voltmeter dalam litar tertutup. Litar terbuka ini bermaksud litar yang switch off. Manakala litar tertutup maksudnya litar switch on. Okey, bagi daya gerak elektrik ini, voltmeter disambung merentasi terminal sel dan tiada arus mengalir dalam litar. Jadi, nilai arusnya bersamaan dengan 0 ampere. Manakala bagi litar tertutup, voltmeter disambung merentasi mentol dan juga merentasi sel. Maka arus mengalir dalam litar. Nilai arusnya tidak bersamaan dengan 0 ampere. Okey, kita lihat kepada litar terbuka ini, bacaan voltmeternya adalah sama dengan bacaan daya gerak elektrik DGE-nya ataupun dengan simbol epsilon. Contohnya, voltmeter mencatatkan nilai 1.5 volt. Okey, bermaksud bahawa beza keupayaan ini adalah ukuran DGE sel. Maka DGE sel kering tersebut bernilai 1.5 volt. Okey, kita lihat pula untuk litar tertutup. Bacaan voltmeter dalam litar tertutup adalah sama dengan bacaan beza keupayaan merentasi mentol iaitu V. Okey, contohnya voltmeter mencatatkan nilai 1.2 volt. Okay, ini bermaksud bahawa beza keupayaan merentasi mentol bernilai 1.2 volt. Okay, beza keupayaan ini juga dikenal sebagai beza keupayaan terminal. Jadi untuk DGE ianya bernilai 1.5 volt, manakala beza keupayanya bernilai 1.2 volt dengan perbezaan antara litar terbuka dengan litar tertutup. Didapati bahawa beza keupayaan terminal dalam litar tertutup menyusut sedikit berbanding dengan DGE sel kering. Okey, sebenarnya hal ini ada kaitan dengan rintangan dalam bagi sebuah sel kering. Sekarang jom yang kedua kita lihat apakah sebenarnya rintangan dalam bagi sebuah sel kering tadi. Jadi kita lihat definisi dan rumusnya untuk seterusnya. Okey, sila like video ini jika ia bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Terdapat susutan voltan jika dibandingkan di antara litar tertutup dengan litar terbuka tadi. Didapati nilai beza keupayaan merentasi mentol V adalah lebih kecil berbanding dengan DGE sel kering tadi. Apakah yang menyebabkan susutan voltan dalam sel kering? Okey, kita lihat seketika aktiviti 3.7 yang bertujuan untuk mengkaji kesan rintangan dalam terhadap susutan voltan. Radas yang digunakan adalah dua sel kering 1.5 volt yang terdiri daripada dua jenama iaitu jenama A dan B. Kita andaikan dia. Seterusnya, pemegang sel untuk memegang sel kering tersebut. Seterusnya, Swiss, mentol dengan pemegang, dawai penyambung, ammeter dan juga voltmeter. Okey, pertamanya kita periksa sel kering yang akan digunakan. Pastikan kedua-dua sel kering itu adalah sel kering yang baharu. Seterusnya, susunkan radas seperti dalam rajah. Yang pertamanya, menggunakan sel kering jenama A terlebih dahulu. Seterusnya, catatkan bacaan voltmeter sebagai DGE di dalam jadual. Hidupkan switch iaitu switch on kan untuk mendapatkan litar tertutup
dan catatkan bacaan voltmeter sebagai beza keupayaan V. Seterusnya, hitungkan beza antara bacaan voltmeter sebelum dan selepas switch dihidupkan untuk menentukan susutan voltan. Selanjutnya, ulang langkah tadi menggunakan sel kering jenama B pula. Okey, kita catatkan keputusan dalam jadual. Contoh keputusan yang diperoleh adalah seperti untuk jenama A dan jenama B seperti berikut. Okey, bacaan voltmeter sebelum switch ditutup ataupun switch off, kedua-dua jenama A dan B mencatatkan bacaan voltmeter 1.5 volt masing-masing. Tetapi bagi jenama A dan jenama B selepas switch ditutup ataupun switch on, didapati terdapat perbezaan nilai voltmeter tersebut. Okey, untuk jenama A didapati 1.4 volt selepas switch ditutup, manakala jenama B pula 1.3 volt selepas switch ditutup untuk bacaan voltmeternya. Maka terdapat susutan voltan pada jenama A bersamaan dengan 0.1 volt, manakala bagi jenama B pula terdapat perbezaan antara bacaan voltmeter itu iaitu bacaan susutan voltan sebanyak 0.2 volt. Daripada aktiviti 3.7 tadi, kita dapat buat perbincangan bahawa sel-sel kering yang baharu perlu digunakan untuk memastikan nilai daya gerak elektriknya adalah sama, iaitu 1.5 volt. Daripada aktiviti ini, nilai susutan voltan kedua-dua sel kering adalah berbeza kerana nilai rintangan dalam kedua-dua sel tersebut adalah berbeza. Didapati bahawa sel kering jenama B mengalami susutan voltan yang lebih banyak, iaitu sebanyak 0.2 volt tadi, berbanding dengan jenama A sebanyak 0.1 volt sahaja, kerana rintangan dalam sel kering jenama B adalah lebih tinggi. Kesimpulannya, sel kering yang berlainan jenama memberikan nilai susutan voltan yang berbeza. Sel yang mempunyai rintangan dalam yang lebih tinggi memberikan nilai susutan voltan yang lebih besar. Maka hipotesis diterima. Rintangan dalam. Apa sebenarnya rintangan dalam yang kita sebutkan tadi? Okey, rintangan dalam simbolnya R kecil. Berbanding dengan rintangan bagi komponen elektrik iaitu R besar. Okey, rintangan dalam ni simbolnya R kecil ditakrifkan sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Okey, dalam suatu sel kering ataupun bateri terdapat elektrolit ataupun bahan kimia. Jadi, apabila litar elektrik dihidupkan ataupun switch on, pergerakan cas dalam elektrolit mengalami suatu halangan. Halangan inilah yang dikenali sebagai rintangan dalam bagi sel kering atau bateri itu. Okey, unit SI untuk rintangan dalam adalah ohm. Sama seperti rintangan komponen iaitu rintangan R besar tu juga berunit ohm. Okey, cikgu ulang balik. Rintangan dalam ditakrifkan sebagai rintangan yang disebabkan oleh bahan elektrolit di dalam sel kering tersebut. Unit SI untuk rintangan dalam adalah ohm. Rintangan dalam R kecil ini menyebabkan kehilangan tenaga iaitu dalam bentuk tenaga haba dalam sel kering kerana kerja telah dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas bagi menentang rintangan di dalam sel kering. Seterusnya, rintangan dalam R kecil ini juga menyebabkan beza keupayaan merentasi terminal sel kering
adalah kurang berbanding dengan DGE apabila arus mengalir dalam litar lengkap. Jadi, rintangan dalam ini menyebabkan dua keadaan ini iaitu terdapat kehilangan tenaga haba dan juga V lebih kecil berbanding dengan DGE. Sebuah voltmeter disambung merentasi dua terminal sel kering. Rintangan perintang R besar dan rintangan dalam R kecil sebuah sel berada sesiri dalam litar. Arus I yang mengalir dalam litar adalah sama bagi R besar dan R kecil. Okey, dengan maksudnya epsilon iaitu daya gerak elektrik dengan singkatan DGE. V adalah beza keupayaan merentasi riostat. I adalah arus yang mengalir. R kecil adalah rintangan dalam sel kering manakala R besar adalah rintangan bagi komponen elektrik ataupun rintangan luar. Okey, daripada aktiviti yang kita telah bincangkan tadi, voltan hilang adalah kita kira nilainya DGE tolakkan dengan beza keupayaan ataupun voltan hilang ini sama dengan IR. Okey. Voltan hilang juga adalah susutan voltan iaitu IR sama dengan DGE tolak beza keupayaan. Kita susun semula formula ini, kita akan dapati bahawa V sama dengan negatif IR tambah DGE. Seterusnya DGE ni kita susun semula formula atas tu. DGE sama dengan beza keupayaan tambah IR. Okey, daripada hukum Ohm V sama dengan IR. So kita gantikan dalam formula ini, kita akan dapat DGE sama dengan IR besar tambah IR kecil. So, kita permudahkan formula ini, kita akan dapati bahawa DGE sama dengan I, R besar tambah R kecil. Inilah dia rumus untuk pengiraan DGE. DGE juga boleh ditentukan daripada lukisan graf. Jika satu graf V melawan I diplotkan, satu graf lurus dengan kecurunan negatif diperoleh. Jika garis lurus diekstrapolasikan sehingga ia memotong paksi V, nilai I sama dengan sifar dan V sama dengan epsilon. Ini menunjukkan bahawa tiada arus mengalir. Okay, jika tiada arus mengalir, beza keupayaan merentasi sel adalah daya gerak elektrik ataupun DGE. Kecerunan graf adalah negatif, menunjukkan bahawa beza keupayaan sentiasa kurang daripada DGE dengan kuantiti IR. Nilai IR dikenali sebagai voltan hilang disebabkan oleh rintangan dalam R. Jika kita bandingkan dengan persamaan bagi graf linear Y sama dengan MX tambah C, kita akan dapat persamaan V sama dengan negatif R I tambah epsilon. Okey, di sini kita boleh buat kesimpulan bahawa kecerunan M sama dengan negatif R. Manakala pintasan paksi menegak C ataupun pintasan bagi paksi V adalah bersamaan dengan nilai DGE. Rintangan dalam R ini boleh ditentukan daripada kecerunan graf. Jadi, daripada graf kita boleh tentukan nilai DGE dan juga rintangan dalam sel kering. Okey, seterusnya jom kita jalankan eksperimen untuk menentukan DGE dan juga rintangan dalam. Okey, sila like video ini jika ini bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Alright, kita lihat eksperimen 3.5 seperti dalam buku teks muka surat 118. Eksperimen ini bertujuan untuk menentukan DGE dan juga rintangan dalam sel kering.
Radas dan bahan yang digunakan adalah sel kering 1.5 volt. Okay, sel kering 1.5 volt. Seterusnya pemegang sel untuk memegang sel kering tersebut. Suis, dawai penyambung, emitter, voltmeter dan juga riostat. Okay, prosedur untuk melakukan eksperimen ini adalah kita sediakan litar elektrik seperti dalam susunan radas dalam rajah. Yang pertamanya, switch ditutup. Okay, ataupun maksudnya switch on. Switch ditutup. Switch on kan litar tersebut. Dan riostat dilaraskan supaya emitter memberikan bacaan 0.2 ampere. Bacaan voltmeter diambil dan direkodkan. Riostat dilaraskan lagi untuk memperoleh arus sama dengan 0.3 ampere, 0.4, 0.5, 0.6 dan juga 0.7 ampere. Bacaan voltmeter yang sepadan diambil dan direkodkan. Jadi keputusan eksperimen ini adalah untuk bacaan emitter dan bacaan voltmeter yang sepadan daripada bacaan emitter bermula 0.2 sehingga 0.7 ampere. Okey, kita catatkan bacaan voltmeter yang sepadan dengan bacaan emitter. Okey, kita analisis data dalam bentuk graf. Kita lukis graf beza keupayaan V melawan arus I. Daripada data ini, kita dapat buat perbincangan bahawa daripada persamaan epsilon sama dengan V tambah IR dengan menyusun semula persamaan V sama dengan negatif IR tambah epsilon. Okay, dengan membandingkan persamaan di atas dengan persamaan garis lurus Y sama dengan MX tambah C, daya gerak elektrik epsilon diberikan oleh pintasan paksi V dan rintangan dalam R diberi oleh kecerunan graf. Berdasarkan graf yang telah dilukis, contohnya bagi data ini, pintasan paksi V didapati bersamaan dengan 1.5. Maka daya gerak elektriknya DGE sama dengan 1.5 volt. Seterusnya, daripada pengiraan kecerunan graf, kita kira mengikut formula kecerunan graf, didapati kecerunan grafnya bernilai 1.0. Oleh itu, rintangan dalam R-nya adalah bernilai 1.0 ohm. Kesimpulannya, daya gerak elektrik epsilon dan juga rintangan dalam R kecil suatu sel dapat diperoleh daripada graf V melawan I dengan epsilon ataupun DGE ialah pintasan paksi V dan R ataupun rintangan dalam adalah daripada kecerunan graf. Seterusnya, kita lihat pula aktiviti 3.8 yang bertujuan untuk mengkaji kesan sambungan sel kering secara bersiri dan selari terhadap nilai DGE, beza keupayaan, rintangan dalam dan juga arus yang mengalir dalam litar. Radas yang digunakan adalah 6 sel kering 1.5 volt. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6 sel kering yang bernilai 1.5 volt. Pemegang sel untuk memegang sel kering tersebut. Seterusnya, suis, dawai penyambung, emitter dan juga voltmeter serta perintang 10 ohm. Okey, pertamanya kita sediakan susunan radas seperti dalam rajah. Untuk sebelah kiri menunjukkan sambungan sel kering secara bersiri. Manakala rajah di sebelah kanan ini menunjukkan sambungan sel kering secara selari. Okey, seterusnya catatkan bacaan voltmeter yang menunjukkan jumlah DGE sel kering dalam jadual. Hidupkan switch ataupun kita switch on kan
Swiss ini dan catatkan bacaan ammeter serta voltmeter. Untuk menunjukkan nilai beza keupayaan merentasi perintang 10 ohm. Dengan menggunakan rumus susutan nilai voltan, susutan voltan IR sama dengan epsilon tolak V, hitungkan rintangan dalam berkesan R kecil bagi sambungan sel kering secara bersiri dan selari. Seterusnya, lengkapkan jadual. Keputusan yang diperoleh dicatatkan dalam bentuk jadual untuk cara sambungan sel kering secara bersiri dan juga sel kering secara selari. Daripada keputusan ini, kita dapat buat perbincangan bahawa sambungan bateri secara bersiri berbeza dengan sambungan bateri secara selari. Apabila bateri disambung secara bersiri, beza keupayaan merentasi perintang adalah lebih kecil. Seterusnya, arus yang mengalir adalah lebih kecil dan rintangan dalam berkesan adalah lebih besar berbanding dengan sel kering yang disambung secara selari, iaitu beza keupayaan merentasi perintang adalah lebih besar, arus yang mengalir adalah lebih besar dan seterusnya rintangan dalam berkesan adalah lebih kecil. Okey, rintangan dalam berkesan bagi bateri yang bersiri adalah hasil tambah rintangan dalam sel-sel kering masing-masing. Contohnya untuk aktiviti 3.8, rintangan berkesannya, rintangan dalam berkesannya adalah R kecil tambah R kecil menghasilkan 2R kecil. Manakala rintangan dalam berkesan bagi bateri yang selari, salingan rintangan dalam berkesan iaitu 1/RI adalah hasil tambah salingan rintangan dalam sel-sel kering masing-masing. Okey, ini akan menghasilkan rintangan dalam sel, rintangan dalam berkesan RI sama dengan R/2. Okey, R/2 untuk rintangan dalam berkesan bagi bateri selari, manakala rintangan dalam berkesan untuk bateri bersiri adalah 2R. Okey, kesimpulannya, di sini bateri yang disambungkan secara selari menghasilkan rintangan dalam berkesan yang lebih kecil dan arus yang lebih besar berbanding dengan bateri yang disambungkan secara bersiri. Sambungan sel kering mempengaruhi rintangan dalam berkesan. Okey, sekarang kita lihat kesan sambungan sel kering secara bersiri dan juga selari. Pertamanya, kita lihat kepada susunan sel kering. Bagi sel kering yang disusun secara bersiri, kita susun sel kering itu secara bersebelahan. Manakala sel kering secara selari, kita susun dari atas sehingga ke bawah secara selari. Keadaan susunan ini mempengaruhi rintangan dalam berkesan. Untuk sel kering yang disusun secara bersiri, hasil rintangan berkesan, rintangan dalam berkesan adalah hasil tambah rintangan-rintangan yang wujud. Okey, jadi kat sini apabila terdapat 4 sel kering, maka jumlahnya adalah 4 kali ganda rintangan dalam yang wujud. Okey, jadi kat sini terdapat 4 kali rintangan dalam bagi sel kering secara bersiri apabila terdapat 4 sel kering digunakan. Manakala untuk sel kering secara selari, rintangan berkesan, rintangan dalam berkesannya adalah iaitu hasil tambah salingan rintangan yang ada. Okey, hasil jumlahnya bagi rintangan dalam berkesan adalah R bahagikan dengan 4 jika terdapat 4 sel kering yang kita gunakan. Okey, jadi kat sini menunjukkan ianya berbeza antara sel kering secara selari dengan bersiri untuk rintangan dalam berkesan. Yang terakhir bagi jumlah DGE, iaitu bagi sel kering secara bersiri, jumlahnya adalah 4 DGE. Manakala bagi sel kering secara selari, DGE-nya adalah 1 DGE sahaja. Kesimpulannya, sambungan sel kering secara bersiri
dapat meningkatkan DGE berkesan. Manakala sambungan sel kering secara selari pula dapat mengurangkan rintangan dalam berkesan. Yang keempat pula, kita lihat penyelesaian masalah yang melibatkan DGE dan rintangan dalam. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Contoh yang pertama, rajah di bawah menunjukkan dua buah litar dengan susunan sel kering secara bersiri dan selari. Diberi DGE bagi sel kering tersebut adalah 1.5 volt dan rintangan dalam adalah 0.5 ohm. Persoalannya, bandingkan arus yang mengalir dalam kedua-dua susunan litar di sebelah. Seterusnya, sambungan sel kering yang manakah memberikan nilai arus yang lebih besar? Jelaskan jawapan anda. Jom kita selesaikan sama-sama. Untuk soalan A1 bagi susunan dua sel kering yang disusun secara bersiri. Pertamanya, kita kira R kecil berkesannya. Untuk bersiri, so kita tambahkan nilai R-nya, okay, R. Bagi rintangan dalamnya, so kita akan dapat R, iaitu rintangan dalam berkesan jumlahnya adalah 1.0 ohm. Kita gunakan formula untuk mengira arus, iaitu formula DGE sama dengan I R besar tambah R kecil. Okey, susun semula formula ini, kita akan dapat arus I sama dengan DGE bahagikan dengan R besar tambah R kecil. Gantikan nilai dan last kali kita akan dapat arus I untuk dua sel kering yang disusun secara bersiri adalah 0.27 ampere. Manakala bagi arus yang mengalir dalam litar yang mengandungi sel kering yang disusun secara selari, okay, kita kira R kecil dia yang berkesan dulu, kita akan dapat R kecil iaitu R rintangan dalam berkesan, kita akan dapat 0.25 ohm. Okay, dengan pengiraan salingan rintangan dalam tersebut, iaitu 1/R tambah 1/R kan? Seterusnya, masukkan dalam persamaan yang kita dah tukar, iaitu I sama dengan DGE bagikan dengan R besar tambah R kecil. Gantikan nilai dan kita akan dapat arus bagi susunan dua sel kering secara selari, iaitu kita dapat nilai dia 0.1463 ampere. Okey, seterusnya untuk A2, yang mana nilai arus yang lebih besar? Sambungan sel kering secara bersiri memberikan arus yang lebih besar, okay, daripada pengiraan yang telah dibuat. Okay. Bandingkan jawapannya. Didapati sel kering secara bersiri memberikan nilai arus yang lebih besar. Kerana apa? Ya, kerana DGE berkesannya adalah lebih besar. Contoh 1B pula, jika litar susunan dua sel kering secara selari disusun dengan 3 sel kering secara selari. Yang dua tadi kita tambah lagi 1, jadikan 3 sel kering yang disusun secara selari. Soalan B1, hitungkan arus yang mengalir. Seterusnya yang kedua, bandingkan arus yang mengalir dalam susunan 2 sel kering secara selari dengan susunan baru untuk 3 sel kering secara selari. Dan yang ketiga, nyatakan hubungan di antara bilangan sel kering yang disusun secara selari dengan arus yang mengalir dalam litar dan jelaskan jawapan anda. Jom kita selesaikan sama-sama. Okey, untuk soalan B1 bagi hitungan arus yang mengalir. Okey. Untuk susunan 3 sel kering yang disusun secara selari,
jika ianya melibatkan 3 sel kering secara selari tadi, so kita kena tambahkan sebanyak 3 kali salingan rintangan itu, iaitu 1/Rj sama dengan 1/0.5 tambah 1/0.5 tambah 1/0.5. Selesaikan secara matematik, kita akan dapat rintangan dalam berkesannya ataupun rintangan dalam untuk jumlahnya, kita akan dapat 0.167 ohm. Okey. Seterusnya, untuk hitungan arus yang mengalir, kita gunakan rumus yang telah dibincangkan tadi, iaitu I sama dengan DGE bahagikan dengan R besar tambah R kecil jumlahnya. Jadi, gantikan nilai dalam persamaan dan kita akan dapat arusnya adalah sama dengan 0.1475 ampere. Seterusnya, untuk perbandingan arus, nilai arus yang mengalir dalam litar susunan 3 sel kering adalah lebih besar. Okey, berbanding dengan 2 sel kering tadi. Dan yang terakhir untuk B3 bagi hubungan, okay, semakin bertambah bilangan sel kering, semakin bertambah nilai arus yang mengalir dalam litar kerana rintangan dalam berkesan semakin berkurang. Okey, yang kelima, kita lihat aplikasi fizik dalam kehidupan yang melibatkan daya gerak elektrik. Okey, sila like video ini jika ianya bermanfaat dan subscribe Cikgu Najwa channel agar channel ini terus berkembang. Terdapat 2 jenis kenderaan yang digerakkan menggunakan sumber elektrik yang berbeza, iaitu yang pertama kereta elektrik EV dan juga satu lagi iaitu kereta hybrid yang banyak digunakan sekarang. Kereta elektrik menggunakan 100% kuasa elektrik dengan tenaga dibekalkan oleh motor elektrik dan bateri yang boleh dicas semula. Bateri ini biasanya digunakan terdiri daripada bateri jenis lithium ion ataupun NiMH. Julat voltan bateri yang diperlukan adalah daripada 300 sehingga 800 volt. Seterusnya, kereta hybrid menggunakan 25% sehingga 40% kuasa bateri yang boleh dicas semula. Okay, terdapat bateri yang disambungkan kepada motor untuk menggerakkan enjin kereta. Seterusnya, bateri ini boleh dicas semula dan yang selebihnya menggunakan bahan api fosil seperti petrol. Julat voltan bateri yang digunakan adalah 100 sehingga 200 volt. Kedua-dua kereta ini iaitu bateri kereta EV dan kereta hybrid boleh dicas menggunakan bekalan elektrik domestik dan juga di stesen pengecasan elektrik biasa ataupun di stesen pengecasan sel suria. Okey. Satu info yang terbaik untuk kereta elektrik ini ataupun penggunaan kereta EV merupakan satu kaedah alternatif dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Di negara luar, sambutan penggunaan kereta elektrik semakin hangat kebelakangan ini kerana penggunaannya dapat mengurangkan penghasilan kesan gas rumah hijau yang menurunkan kualiti udara terutamanya di kawasan bandar. Kereta elektrik perlu menggunakan arus yang besar untuk menggerakkan enjinnya. Oleh itu, bateri dalam kereta elektrik disambung secara selari. Okay, bateri dalam kereta tadi disambung secara selari. Tujuannya adalah untuk mengurangkan rintangan dalam berkesan dan seterusnya akan meningkatkan arus supaya kereta dapat berfungsi secara optimum. Gambar foto di sebelah kiri ni menunjukkan kereta elektrik sedang mengecas semula baterinya di stesen pengecasan elektrik. Penggunaan kereta elektrik dan kereta hybrid ini mempunyai beberapa kelebihan
Penggunaannya dapat mengurangkan penggunaan sumber bahan api fosil. Seterusnya, kedua, meningkatkan kecekapan penggunaan tenaga. Dan yang ketiga, dapat mengurangkan pencemaran udara dalam menjaga kelestarian alam sekitar. Bagus kan penggunaan kereta elektrik dan kereta hybrid ni? Okey, kita lihat aktiviti terakhir iaitu aktiviti 3.9 yang mengkaji tentang sel suria dan bateri. Sel suria ialah komponen yang dapat menukarkan cahaya matahari kepada tenaga elektrik. Sel-sel ini disusun bagi membentuk sebuah panel suria. Seterusnya, bagi pak bateri dalam kenderaan elektrik digunakan untuk menggerakkan enjin yang memerlukan arus yang tinggi. Jadi aktiviti ini kamu cari maklumat tentang sambungan sel suria dan bateri dalam kenderaan elektrik untuk menggerakkan enjin yang memerlukan arus yang tinggi. Jadi cari maklumat yang berkaitan dengan sumber daya gerak elektrik ini. Kesimpulannya, rantaian konsep untuk subtopik kali ini adalah yang pertama, kita telah mempelajari berkaitan dengan daya gerak elektrik. Singkatannya adalah DGE ataupun simbolnya epsilon, iaitu formulanya adalah epsilon sama dengan E per Q. Okey, daya gerak elektrik ini ditarifkan sebagai kerja yang dilakukan oleh suatu sumber elektrik untuk menggerakkan satu kolom cas dalam 1 liter lengkap. Seterusnya, yang kedua iaitu beza keupayaan disimbolkan sebagai V besar. Okey, beza keupayaan adalah kerja yang dilakukan untuk menggerakkan satu kolom cas di antara dua titik. Selanjutnya, yang ketiga adalah rintangan dalam. Okey, simbolnya adalah R kecil. Okey, kaitan di antara rintangan dalam, beza keupayaan dan daya gerak elektrik dalam satu formula iaitu epsilon sama dengan V tambah IR. Daya gerak elektrik sama dengan beza keupayaan tambahkan dengan arus darabkan dengan rintangan dalam. Dan yang terakhir adalah sambungan sel kering yang dipelajari tadi, ianya memberi kesan kepada daya gerak elektrik. Okey, kita lihat perkara ini saling berkait dan ianya mempunyai hubungan yang sangat rapat dengan kehidupan kita. Okey, yang terakhir untuk pengukuhan dalam subtopik kali ini, selesaikan latihan praktis formatif 3.3 seperti dalam buku teks muka surat 123. Okey, selesaikan soalan nombor 1, 2, 3 dan 4 dalam buku latihan. Okey, selesaikan ya. Okey, sampai setakat ini dulu untuk kali ini. Terima kasih semua kerana sudi menonton video ini sehingga ke penghujung pengajaran. Cikgu ucapkan selamat maju jaya untuk semua agar anak-anak pelajar berjaya dengan cemerlang dalam subjek fizik. Okey, terima kasih sekali lagi kerana sudi like, komen, share dan juga subscribe Cikgu Najwa Channel. Okey, jangan lupa tekan loceng untuk mendapatkan notifikasi video-video yang terbaru. Semoga kita berjumpa lagi dalam video-video yang akan datang. Okey, bye-bye.